Dah. Tak, buat apa? Hmm? Boleh. Depan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafiina wa zukhrina wa maulana Muhammad imamin muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Maksudnya, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana akan berlaku bala bencana tidak akan terkena pada orang yang zalim di kalangan kamu sahaja, tetapi mengenai kepada semua orang. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahui olehmu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha keras balasan azab siksaan dia. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta hawahu tab'an lima ji'tu bih. Maksudnya tidak beriman salah seorang kamu ataupun tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga hawa nafsunya akur ataupun condong kepada apa yang aku bawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang bersama live pada malam ni, insya-Allah. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan menyambung tafsiran surah Al-Qiyamah. Alhamdulillah kita telah dua kali membincangkan berkenaan dengan tafsiran surah Al-Qiyamah ini. Insya-Allah pada malam ini kita sambung sekali lagi, insya-Allah dalam masa setengah jam pembahasan berkenaan ayat berkenaan suratul Qiyamah, insya-Allah. Baik. Baik, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat yang ke-11 dan ke-12 dalam suratul Qiyamah ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalla la wazar ila rabbika yauma izinil mustaqar. Maksudnya usahlah bertanya sedemikian, tidak ada lagi tempat perlindungan pada hari itu, kepada Tuhanmu lah sahaja tempat kembali. Apa maksud daripada ayat ini, tuan-tuan? Maksudnya tiada tempat lagi untuk kamu menyelamatkan diri, sama ada ke gunung, ke benteng atau tempat perlindungan yang dapat menyelamatkan kamu daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari kiamat lah. Hari kiamat yang maha dahsyat, kan, di mana hari itu kita dah menyebutkan bahawa, kan, ada di kalangan manusia akan seperti orang gila, padahal mereka itu bukan gila tetapi melihat azab Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia akan bertempiaran larilah untuk menyelamatkan diri daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, dalam surah tersebut, dalam ayat tersebut, dia kata wa anna ila rabbika al-muntaha, dan bahawa sesungguhnya kepada hukum Tuhan kamulah kesudahan segala perkara. Maksudnya di sisi Allah Ta'ala tempat penghunian terakhir yang berkekalan. Dalam memahami perasa ini, Allah Ta'ala menyebut, dia kata ila rabbika, maksudnya kepada Tuhan kamu. Perlu diidafahkan, digandingkan dengan adayan hukum Tuhan, ataupun dikaitkan dengan syurga ataupun neraka, sama ada syurga ataupun neraka lah. Itulah kesudahan kehidupan manusia apabila berlakunya kiamat, barunya hari kebangkitan dan sebagainya. Baik, kemudian seterusnya Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, dalam surah Al-Kahfi, dia kata wa wajadu ma'amilu khadira, wa wajadu ma'amilu khadira, dan mereka dapati segala yang mereka kerjakan itu sedia, maksudnya tertulis di dalamnya.
Kan apa yang dikerjakan oleh manusia semua yang akan dibentangkan dah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada amalan baik ataupun amalan. Dan kitab-kitab tulisan yang sedikit pun tidak meninggalkan apa-apa yang telah pun diamalkan oleh manusia, dikerjakan manusia di dunia dahulu, semuanya akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang menerima catatan amalan daripada belah depan dan kanan, dan ada yang menerima amalan catatan buku amalan daripada belakang dan juga belah kiri. Yang menerima catatan amalan daripada depan dan juga daripada kanan, mereka lah golongan ashabul yamin, golongan kanan ataupun golongan yang mendapat kebahagiaan. Sedangkan yang mendapat buku catatan amalan daripada sebelah kiri ataupun belakang, maka itu dikatakan sebagai ashabul shimal, golongan yang kiri ataupun orang yang mendapat balasan siksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi Allah Taala menyebut dalam ayat yang ke-13, yunabbiul insan yauma idzin bima qaddama wa akhar. Yunabbiul insan yauma idzin bima qaddama wa akhar. Sesuai dengan Allah Taala sebut dalam Quran, dia kata pada hari itu manusia diberitahu akan apa yang dia telah lakukan dan apa yang dia telah tinggalkan. Maknanya ketika sesi pengadilan dan hisab pada hari kiamat, tuan-tuan, manusia dimaklumkan tentang segala amalan baik buruknya, baik yang baru maupun yang lama, di awal kehidupan ataupun di penghujung kehidupan, kecil ataupun besar. Kecil ataupun besar, semuanya akan dibentangkan. Macam sebut tadi lah, wa wajadu ma'amilu hadira, dan mereka dapati segala yang mereka kerjakan dahulu ketika hidup dalam dunia dulu, mereka akan dibentangkan, maksudnya tulis dalamnya. Surah Al-Kahfi ayat 49. Baik, kemudian dalam ayat ke-14 hingga 15, Allah Ta'ala menyebut, dia kata balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'azirah. Balil insanu ala nafsihi basirah, bahkan manusia itu anggotanya menjadi saksi terhadap dirinya sendiri, walaupun dia memberitahu alasan-alasan untuk membela diri. Balil insanu ala nafsihi basirah, maka manusia itu anggota badannya menjadi saksi terhadap dirinya sendiri, walaupun dia memberi alasan-alasan untuk membela diri. Ma'azirah ni alasan-alasan lah. Apa juga alasan yang dikemukakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang kaya memberikan alasan dia kaya, jadi dia tak dapat beribadah kepada Allah Ta'ala. Orang yang sakit akan beri alasan dia sakit, jadi dia tak dapat ibadah kepada Allah Ta'ala, dia tidak dapat taat pada Allah. Orang yang sakit, orang yang miskin pun beri alasan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kenapa dia. Jadi disebabkan miskin, dia tidak dapat mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang sakit, orang yang ada jawatan dan sebagainya, masing-masing punya alasan. Jadi kenapa dia tak dapat mengerjakan ibadah pada Allah? Sebab dia jawatan dia banyak, jadi dia sibuk sini sana, jadi tak ada masa nak mengerjakan ibadah pada Allah Ta'ala. Tetapi alasan-alasan tersebut semuanya dibantah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau orang kaya memberi alasan dia kaya, maka Allah Ta'ala menyatakan bahawa lihatlah kepada hamba-Ku yang kaya. Seperti siapa yang kaya? Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, dia seorang yang kaya. Walaupun dia kaya, dia tetap mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang sakit seperti Nabi Ayub alaihissalam, lihatlah pada hamba-Ku yang sakit, tapi dia tetap taat dan patuh kepada perintah-Ku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah kepada orang yang ada jawatan seperti Nabi Yusuf alaihissalam, dia ada jawatan, dilantik sebagai menteri pada pemerintahan kan yang raja tersebut, maka dia tetap taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lihatlah kepada yang miskin, contohnya yang miskin ialah Nabi Isa alaihissalam, seorang nabi yang miskin, tetapi dia tetap patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua manusia memberikan alasan kan kenapa dia tidak taat kepada Allah Taala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Allah Taala membalas segala kata alasan-alasan mereka. Lihatlah kepada hamba-Ku ini, yang ini dan sebagainya, tapi kenapa dia boleh taat kepadaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala.
Baik. Jadi kita lihat pada ayat tadi, bal insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'azirah. Bahkan manusia itu anggota badan menjadi saksi terhadap dirinya sendiri, walaupun dia memberikan alasan-alasan untuk membela diri. Maknanya meskipun manusia mengingkari dan menafikan, namun dia sedar dan menjadi saksi terhadap segala perbuatannya, kesedaran itu menjadi alasan untuk bertindak ke atasnya. Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, dia kata, Iqra' kitabaka kafa bin nafsih al-yawma alaika hasiba. Lalu kami perintahkan kepadanya, bacalah kitab suratan amalanmu. Dibaca, diberikan, beritahu pada dia, Iqra' kitabaka. Bacalah akan buku amalan kau yang telah kamu amalkan dulu ketika hidup dalam dunia. Sama ada baik ke buruk ke yang telah lakukan, tidak satu pun terlepas daripada perhatian dan pemandangan Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat yang menulis. Malaikat kiraman katibin tidak pernah sedikit pun lalai terhadap apa yang diamalkan oleh manusia di dunia dulu. Jadi semuanya akan dibentangkan dan diminta pada hamba itu membaca, melihat kembali kepada buku-buku amalan mereka. Lalu dikatakan, Iqra' kitabaka kafa binafsika. Bacalah kitab suratan amalmu. Cukuplah engkau sendiri pada hari ini menjadi penghitung terhadap dirimu tentang segala yang telah kamu lakukan. Surah Al-Isra ayat 14. Jadi jelas tuan-tuan, ayat ini menerangkan tentang perbuatan-perbuatan manusia dalam bentuk yang lebih nyata dan terperinci. Baik, kemudian Ibn Abbas dan beberapa ulama lain menyatakan bahawa yang dimasukkan dengan frasa di atas ialah pendengaran. Maksud dengan bal insanu ala nafsihi basirah wala alqa ma'azirah? Maksudnya pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kaki dia dan anggota badannya semua menjadi saksi di atas amalan-amalan yang lakukan ketika hidup dalam dunia. Al-Wahidi dan Zamakhsyari menyatakan bahawa ma'azirah maksudnya alasan. Dia jamak daripada ma'zirah. Seperti manakir, jamak daripada mungkar. Okey, jadi maksud dengan firman Allah Ta'ala, walaupun dia memberikan alasan-alasan untuk membela diri, ialah walaupun manusia mengajukan berbagai-bagai alasan pada hari itu terhadap kesalahannya, namun alasannya tidak terima. Masya Allah. Manusia akan mengukakan berbagai alasan. Bila dia tengok dia punya buku amalan dia tadi banyak yang biru, banyak yang tulisan merah dan sebagainya, jadi akan berlakulah kata hujah dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka memberikan alasan kenapa merah, kenapa tu, kenapa ni dan sebagainya. Walaupun hakikat yang sebenarnya mereka tahu bahawa mereka telah melakukan kesilapan. Mereka tahu mereka tidak akan menang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka juga mengakui kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan tersebut. Macam tu sebenarnya. Kemudian pendapat lain menyatakan bahawa ma'azirah ialah hujah ataupun alasan. Ibn Qasim menyatakan bahawa yang tepat ialah pendapat Mujahid dan mereka yang sealiran dengannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, "Tsumma lam takun fitnatum illa an qalu wallahu rabbina wa ma kunna musyrikin." Kemudian tidaklah ada akibat kufur mereka selain daripada mereka menjawab dengan kata dusta, demi Tuhan kami tidak pernah menjadi orang-orang yang mensekutukan engkau dengan sesuatu jua pun. Wallahu rabbina ma kunna musyrikin. Mereka berkata, demi Allah, wahai Tuhan kami, sungguhnya kami bukan orang musyrik. Itu alasan mereka lah. Mereka mengatakan mereka tidak musyrik, tapi hakikatnya sebenarnya mereka musyrik dan melakukan banyak kesalahan, kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Baik, seterusnya tuan-tuan, kita masuk ayat seterusnya. Ayat yang ke-16. Ayat yang ke-15, Allah Taala menyebut dalam Quran, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tazaruna al-akhirah wujuhun yawma idzin nadirah
إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باشرة تظن أن يفعل بها فاقرة So ayat yang ke-16 dan sampai 25. Apakah maksud daripada ayat ini, tuan-tuan? Maksudnya la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. La tuharrik bihi, jangan kamu cepat menggerakkan akal lisan kamu. Jadi ayat ini tujukan kepada baginda Rasulullah SAW. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad, janganlah kamu segera menggerak-gerakkan lidah kamu untuk supaya cepat menghafal ayat yang dibaca oleh malaikat Jibril AS. Bila turunnya wahyu, maka wahyu pun itu pada Jibril pun sampailah kepada baginda Rasulullah SAW. Dan Nabi cuba menghafal ayat-ayat yang dibaca oleh Jibril kepada baginda Rasulullah SAW. Sampaikan ada masa ketikanya dan Jibril AS belum habis membaca sesuatu ayat, maka Nabi dengan cepat dan pantas untuk membaca ayat tersebut. Jadi perbuatan itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah kamu ya Muhammad cepat-cepat menggerakkan lidah kamu supaya engkau cepat menghafal. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, sungguhnya kamilah yang akan menghimpunkan Quran itu dalam dada kamu. Wa qur'anah, dan Quran. Sungguhnya kamilah akan menghimpunkan Quran itu dalam dada kamu dan mengupayakan kamu membacanya. Wa qur'anah. Fa iza qara'nahu fattabi' qur'anah. Maka apabila kami telah menyempurnakan bacaan kepadamu, fattabi' qur'anah, maka ikutlah bacaan tadi. Maka ikutlah bacaan. Bila malaikat Jibril AS telah membacakan satu ayat pada Nabi, dan dah habis ayat itu dibaca, maka barulah Nabi SAW diminta untuk membaca ayat tersebut. Macam tu. Baik, seterusnya. Summa inna alaina bayanah. Kemudian sesungguhnya atas kami itulah kamilah yang menerangkan. Kamilah yang mentafsirkan ayat-ayat Quran yang ditujukan kepada dadamu ya Muhammad. So maknanya ayat yang ke-16, 17, 18, 19 ini dia merupakan satu ayat dalam bentuk teguran. Teguran Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya jangan terlampau cepat membaca sedangkan ayat itu belum habis dibaca oleh Jibril AS kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam tu. Kerana kalau seandainya kita membaca satu ayat sedangkan orang yang mengajar ayat itu pada kita belum habis baca, jadi kemungkinan besar kita tidak dapat mendengar ayat yang seterusnya. Sebab apa? Kita telah mengganggu orang yang membaca tersebut. Itu sebabnya dalam konteks kita berguru dengan seseorang, bila kita berguru, kita bertalaki ataupun musyafahah Quran dengan seseorang guru, kita diminta mendengar dahulu ayat tersebut habis dibaca, barulah kita mengulang. Jangan sesuatu ayat tu belum habis dibaca oleh guru tu, tiba-tiba kita potong, maka kemungkinan besar kita tidak akan dapat mendengar ayat yang seterusnya dan kita akan lambat untuk memahami ataupun menguasai suatu ayat yang dibaca oleh guru. Ini dalam konteks kita berguru ataupun kita belajar, naklah kita mendengar dahulu ayat tersebut habis dibaca, barulah kita mengulang ayat tersebut. Baik, kemudian kalla batuhibunal ajilah wa tazarunal akhirah wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah wa wujuhun yawma idzin basirah tazunnu ay yaf'ala biha faqirah. Kalla, bahkan bal tuhibunal ajilah, bahkan kamu menyintai akan kehidupan yang segera. Jadi ayat yang seterusnya ini itulah ayat yang ke-20, merupakan ayat yang ditujukan khas kepada orang-orang kafir,
orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana sifat orang kafir ini, orang yang tidak beriman kepada Allah Taala, mereka menyukai akan kehidupan dunia, mana kesenangan yang disegerakan, nak cepat kaya, kan? Jadi mereka ada yang dalam Malaysia ni yang tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, orang kafir, ada juga orang-orang munafik dan sebagainya, orang-orang yang tidak taat kepada Allah Taala, mereka sibuk dengan kehidupan dunia. Bal tuhibunal ajrah, bahkan kan ada di kalangan manusia ini yang sibuk dengan kehidupan dunia, mengejar kehidupan dunia. Dan kemudian watazarul akhirah, kemudian mereka mengabaikan kehidupan akhirat. Mereka sibuk dengan kehidupan dunia, kemudian mengabaikan kehidupan akhirat. Ini pun juga ditujukan pada orang kafir lah. Orang yang kafir tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi 2 ayat di sini. Tuhibunal ajrah, bahkan mereka, kamu suka kepada kehidupan dunia, yang mana kesenangan yang sementara ataupun kesenangan yang disegerakan. Watawazarul akhirat, dan kamu lupakan, mengabaikan kehidupan akhirat. Ini ayat ditujukan pada orang kafir ataupun orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam ayat seterusnya, wa wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah wa wujuhun yawma idzin basirah tazunnu ay yaf'ala biha fakirah. Ayat yang seterusnya, ila wujuhun yawma idzin nadhirah, ada muka-muka pada hari itu dalam keadaan berseri-seri. Maksudnya pada hari kiamat lah. Pada kiamat, di masa dihimpunkan di depan mahsyar, berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kan ada yang masuk syurga dan neraka. Yang masuk syurga tadi, wujuhun yawma idzin nadhirah, muka-muka mereka itu berseri-seri, memacam-macam cahaya muka. Kenapa? Ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya mereka dapat melihat. Kan? Bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi mereka akan masuk dalam syurga Allah Taala. Jadi yang dapat masuk syurga, maka dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata kepala mereka sendiri. Jadi ayat ini merupakan dalil yang menyatakan pada kita bahawa orang yang akan beriman kepada Allah Taala akan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga. Dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa wujuhun yawma idzin basirah. Tadi puak yang pertama, puak yang beriman. Kemudian puak yang tidak beriman pula, mereka itu, muka-muka mereka itu dalam keadaan kusam. Wujuhun yawma idzin basirah, muka-muka dalam keadaan, muka mereka dalam keadaan gelap, muka-muka dalam keadaan kusam, muram. Kemudian tazunnu ay yaf'ala biha fakirah, mereka yakin bahawa mereka akan dihukum dengan malapetaka yang dahsyat. Tazunnu maksudnya yakin. Mereka yakin bahawa mereka akan ditimpa azab siksaan yang pedih di dalam neraka. So, 4 ayat ini, 2 ayat menceritakan tentang ciri-ciri orang yang beriman, di mana muka mereka dalam keadaan berseri-seri, dan dapat melihat pula wajah Allah Subhanahu Wa Taala, zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kumpulan yang kedua, di mana muka mereka itu dalam keadaan kusam, muram, kan, duka cita dan sedih. Kenapa? Kerana tazunnu ay yaf'ala biha fakirah. Mereka yakin bahawa mereka akan mendapat azab siksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kelalaian, kan, di atas keingkaran mereka patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, apakah kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya? Ayat yang mana, tuan? Ada beberapa ayat tadi. Itu ayat 16, 17, 18, 19. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Faiza qara'na fattabi' qur'anah. Summa inna alaina bayanah. Baik, maksud daripada ayat ini bahawa selepas Allah Ta'ala menyatakan bahawa yang enggan beriman dengan hari kiamat dan hari kebangkitan, kan, memalingkan diri daripada ayat Allah Ta'ala dan mukjizatnya, bahkan mereka asyik dengan hawa nafsu. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan pula tentang Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi mendapat teguran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Jadi tuan-tuan, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Taala, kalau ada melakukan kesilapan, ketelanjuran dan sebagainya, maka sudah tentu akan mendapat nasihat ataupun teguran daripada Allah Taala terus dari. Kalau kita ni manusia biasa, kita bukannya maksum, kita bukan nabi dan para rasul. So siapa yang akan menegur kita kalau kita buat silap dan salah? Sudah tentu sama ada alim ulama kan, ataupun sahabat-sahabat kita, orang terdekat dengan kita. Jadi mereka lah yang akan menegur kita kalau ada kita membuat kesilapan dan kesalahan. Baik, kemudian Allah SWT ada menyebut berkenaan dengan satu ayat yang ada kaitan dengan ayat yang berkenaan Nabi tegur tadi, di mana Allah Taala menyebut dalam Quran, dia kata wala ta'jal bil Quran min qabli ay yafdha ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma wa qur rabbi zidni ilma. Okey. Dia maksudnya bahawa janganlah engkau wahai Muhammad tergesa-gesa membaca Quran sebelum selesai dibacakan oleh Jibril AS kepadamu, dan berdoalah dengan berkata, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmuku. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Jadi Allah Ta'ala menegur Nabi Muhammad SAW bukan saja dalam surah Qiyamah ini, malah dalam surah Taha ayat 114 pun ada Allah Ta'ala menegur baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Ta'ala kata wala ta'jal bil Quran min qabli ay yafdha 'alaika wahyuhu. Janganlah kamu segera membaca Quran ataupun tergesa-gesa baca Quran ya Muhammad sebelum bahawa ayat itu dibaca oleh malaikat Jibril alaihissalam. Tetapi ya Muhammad, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni, ya Allah Tuhanku, tambahkanlah kepadaku, tambahkanlah padaku akan ilmu. Jadi baginda Rasulullah SAW, baginda SAW segera menggerakkan lidahnya mendahului malaikat Jibril, membacanya setiap kali wahyu sampai padanya. Walhal Jibril belum sempat habis baca ayat tersebut, dia suruh sifat ghafar ini untuk hafal ini. Itulah Allah Ta'ala menurunkan ayat tadi. Dengan arti lain perkataan, seolah-olah Allah Ta'ala mahu menegur, jangan engkau gerakkan lidahmu untuk menyebut ayat Quran ketika wahyu sedang disampaikan, untuk secara tergesa-gesa menghafaznya kerana bimbang lupa. Jadi teguran tadi disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Taha ayat 114 tadi, di mana Allah Taala perintah pada Nabi supaya bacalah doa, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, ya Allah Tuhanku, tambahkan pada aku ilmu, kan, supaya aku mudahlah untuk menghafal mana-mana ayat Quran yang dibacakan pada diriku. Jadi tuan-tuan, daripada ayat tadi ada 4 ayat yang kita baca tadi. Dia situ terangkum 3 perkara. Daripada 4 ayat kita baca la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna jam'ahu qur'ana fa iza qara'na qur'ana fastabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Kat situ terdapatnya 3 perkara. Pertama, menghimpunkan Quran dalam dada baginda untuk dihafaz. Ini pada ayat pertama. Pada ayat pertama mengandungi maksud bahawa Allah Ta'ala menghimpunkan Quran dalam dada Nabi untuk dihafaz. Itu pada ayat pertama dan ayat kedua. Pertama dan kedua. Kemudian membaca dan memudahkan ayat diingat serta pelaksanaannya sebagaimana yang diturunkan, ditanzirkan berdasarkan pada ayat ketiga. Kemudian manakala mentafsir dan menjelaskan makna, itu ialah ayat keempat. Dalam ayat keempat itu Allah sebut, dia kata summa inna alaina bayanah, summa inna alaina bayanah, kemudian atas kamilah yang menerangkan. Maksudnya bila satu ayat itu dah turun pada Nabi, kan, Nabi pun menghafal ayat tadi, kan, kemudian di samping dah hafal itu akan ada tafsiran ayat. Sama ada Allah Ta'ala mentafsir ayat itu ataupun melalui malaikat Jibril AS mentafsirkan ayat tadi tentang hukum halal haram dan sebagainya, dan apakah mesej-mesej yang nak disampaikan dalam ayat Quran yang telah pun dihafal oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab Allah Ta'ala sebut tadi
summa inna alaina bayanah. Sesungguhnya kamilah yang akan membayankan, menghuraikan, menerangkan, memperjelaskan kan apakah maksud ayat itu, apakah kandungan ayat itu, apakah mesej-mesej yang nak disampaikan oleh ayat itu terhadap baginda Nabi Muhammad dan juga umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Okey. Okey, alhamdulillah. Saya rasa dah cukup masa kita, lebih kurang dalam 30 minit perbincangan kita berkenaan tafsiran ayat ini. InsyaAllah pagi besok, insyaAllah kalau tidak ada halangan, insyaAllah pada pagi subuh besok, insyaAllah kita akan sambung semula tafsiran pada ayat suratul Qiyamah ini, iaitulah tafsiran pada ayat yang ke-20, 21 dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan segala urusan-urusan kita, insyaAllah. And Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa ma'al mutakabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala. Tahassanna bi izzatil jabarut wa tasamna bi izzatil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la yamut. Allahumma srif anna hadzal waba wa qina syarral wada. Warajina minat ta'ni wa ta'ul bala bilutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah insyaallah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.